Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, alright, apa khabar anda semua? Selamat pagi. Hari ni 3 bulan Ogos 2023. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Hari ni kita boleh live sekali lagi. 3 hari berturut kita live. Okay. Hari ni pun masih lagi ada peluang, ada rezeki Allah bagi lagi untuk kita sama-sama live. Maybe saya nak share, berkongsi strategi mungkin boleh meringankan apa saja yang berlaku dalam hidup anda, dalam bisnes anda. At least we can have like small chatting ke apa kan, cakap pagi ni. Kalau ada masalah, kita cari solution, insyaAllah. Right? InsyaAllah. Okay, so semalam kita bicara soal kenapa bisnes kita tak grow. Alright, kenapa bisnes kita tak grow. Semalam saya ada cover few topics yang saya boleh katakan itu antara topik yang penting kalau kita nak pastikan bisnes kita growing. So semalam saya ada share tentang nombor 1, kenapa bisnes tak grow. Sebab marketing kita tak bagus, kan? Marketing kita tidak memberi impak, orang tak nampak. Itu sebab nombor 1, bisnes tak growing. Nombor 2, semalam saya ada sentuh tentang kenapa bisnes tak grow. Disebabkan capital kita, modal kita untuk membangunkan syarikat itu tidak cukup. Dan semalam saya ada sentuh bentuk-bentuk capital atau modal, bagaimana untuk anda kembangkan perniagaan, kan? Semalam. Anyway, jelas ke sound saya? Saya pakai mic ni. Saya tak tahulah mic ni okey ke tak okey, tapi hopefully okey lah. Boleh dengar ke suara saya dengan clear? Boleh dengar tak? Jadi semalam saya ada sentuh tentang bagaimana untuk kita cari capital dalam bisnes kita, kan? Capital ni ada banyak kaedah. Satu, kita boleh panggil sebagai market mechanism. Market mechanism ni yang biasa orang duk guna. Guna apa? Guna macam mana? Guna kaedah kita berniaga, dapat untung, kita masuk balik dalam bisnes, kita rolling sampai keuntungan itu jadi lebih besar. Itu dipanggil market mechanism. Siapa yang buat kaedah macam tu? Dia berniaga, dapat untung sikit, dia pun letak dalam bisnes balik. Pusing lagi modal. Okay, dapat untung lagi, dia tak makan lagi, dia tak spend lagi, dia masuk balik dalam bisnes. Dia pusing lagi, dia pusing. Sampailah dia dapat keuntungan desired punya revenue yang dia target. Itu ramai orang buat lah. Itu kaedah yang majority orang berniaga buat. Okay, alright. Okay, apa khabar anda semua? Hakimi Hasan, pagi. Okay. Ini biasa orang guna lah. Boleh saya tahu tak, mungkin yang live dengan saya ni, apa bisnes yang anda sedang buat sekarang? Model bisnes anda buat. Anda jual produk ke? Anda jual servis ke? Mungkin boleh share dekat bawah, kan? Kalau mungkin saya boleh bantu, insyaAllah. Boleh bantu. Tak boleh bantu, tak apa. Tak masalah. Okay. Waalaikumsalam, Susilawati. Oh, saya sendiri komen kat bawah tu. Kontraktor bina rumah, servis. Kontraktor bina rumah. So kalau kita nak grow bisnes kita, nombor 2, kenapa bisnes tak grow? Sebab kita punya modal bisnes kita tu stuck. Bukan kita tak boleh nak buat marketing, bukan kita tak boleh nak dapatkan lebih ramai pelanggan, tapi modal. Contoh, ada orang modal untuk dia dapatkan stok lebih banyak. Dia ada masalah modal tu, menyebabkan bisnes dia tak pergi-pergi. Ada orang dia modal in term of dia nak tambah staff, dia tak mampu untuk tambah staff sebab dia punya modal bisnes kurang. Jadi semua benda dia kena buat sendiri. Okay. So modal is very important dalam bisnes. So katakanlah bukanlah very important, dia bukan number 1 in business, tapi dia boleh jadi nombor 3, nombor 4, nombor 5, tapi dia masih di dalam strategi mengembangkan bisnes. Okay, alright. So macam mana lagi anda dapatkan modal? Ini recap dulu, and then after that saya akan ambil few question
Soalan-soalan daripada anda. Ni recap terlebih dahulu apa yang kita bincang semalam. Okay. Dropship, Telekung Anissa. Okay. Tuan Sofi dah balik kan? Daripada haji kan, insyaAllah. Jual produk kosmetik, vendor food dessert. Saya ada modal tapi customer kurang. Sebab tu saya sentuh nombor 1 dulu tadi. Saya tak sentuh pasal modal dulu. Saya sentuh nombor 1. Nombor 1 tadi apa? Marketing. Customer kurang sebab marketing tidak berjaya. Itu saja. Customer kurang sebab kita tak buat marketing. Kita tidak berjaya memasarkan produk kita, servis kita. Orang tak nampak barang kita tu. Kenapa orang berjaya di scam? Kenapa orang ambil dengan Along? Sebab Along berjaya buat marketing. Betul tak? Along berjaya buat marketing. Dia pergi tampal di banyak tempat. Along pinjaman wang berlesen, contoh kan. Dia buat marketing. Bila dia buat marketing, that's why saya kata kalau kita buat marketing dengan agresif, dengan bersungguh-sungguh, apa berlaku adalah walaupun kita ni jual perkara yang tidak bagus, dia akan jadi bagus. Sebab pelanggan itu dapat ramai. Tapi kalau kita ni ada benda, produk atau servis yang sangat bagus, tapi di pair dengan marketing yang sangat tak bagus, lembab, slow, marketing yang membabi buta, tidak kenal pelanggan kan, apa berlaku? Akhirnya orang tak beli juga dengan kita. Jadi for me, produk atau servis mesti di pair dengan marketing yang bagus, yang terbaik. Bukan saja good, tapi kita nak great level of marketing. Okay? So belajar ke tak marketing? Yang live dengan saya ni ada masuk kelas marketing mana-mana tak? Atau belajar daripada online ke mana-mana ke? Saya belajar marketing peringkat awal masa saya belajar di universiti lagi. Saya ambil course engineering, tapi saya belajar marketing. Maksudnya saya ambil inisiatif sendiri pergi belajar marketing. Saya pergi belajar online, saya pergi jumpa orang, masuk kelas untuk belajar marketing. Macam mana nak kembangkan customer dengan mengembangkan bilangan mata yang memandang bisnes kita setiap hari. Okay? Alright? Waalaikumsalam. Pagi, Asmat Madi. Kena belajar marketing, betul. Ira Azira. Salam dari biskut kelapa legend Mac Claret. Okay. Okay, alright. And then, so kita bicara soal modal tadi. So kalau modal kita guna keuntungan kita pusing balik, ada cara nombor 2, iaitu kita boleh guna grant-grant daripada kerajaan. Apa grant-grant kerajaan yang boleh kita dapat? Saya ambil contoh. Ada orang dia keluarkan duit yang banyak untuk sewa office, kan? Sewa office yang mahal. Macam tadi saya ada pusing-pusing dekat kampung saya ni, ada orang tawarkan sewa office RM50 sahaja sebulan. RM50 sahaja dekat bangunan Mara. Siapa ada dekat Pasir Putih, Kelantan, pergi sewa bangunan Mara tu RM50 je. Okay? Jadi apa yang boleh kita buat adalah itu saya kata grant-grant kerajaan. Apakah kelebihan-kelebihan yang government bagi, kerajaan sediakan untuk kita sebagai peniaga? Pergi cek balik. Apa yang boleh kita kurangkan dengan dapatkan bantuan daripada kerajaan? Contohnya, macam tempat sewa office tadi. Sewa office, RM50. Contohnya lah. So, kita boleh carilah tempat-tempat lain. Tempat lain mungkin harga dia berbeza. Tempat saya, RM50 sahaja sewa office. Bayangkan. So, kita boleh buka RM50, sewa, duduk dekat office tu, buat kerja. Right? Buat marketing. So, duit yang sepatutnya kita bayar, let's say, RM950 nak bayar RM1,000 sebulan tu, kita dah boleh buat bajet marketing. Saya bukan kata situ tak maju. Sebab tu saya kata kita buat marketing. Bila kita buat marketing, kita reach people outside. Kita bukan berharap traffic masuk pada kita. Sebab tu saya kata dengan seteruk-teruk produk, seteruk-teruk bisnes, seteruk-teruk servis, tapi di pair dengan sebaik-baik marketing, bisnes akan jadi bagus. Bisnes akan jadi bagus. So, walaupun kita duduk di tempat yang tak apa-apa nak maju, tempat yang tak apa-apa nak ada orang, tapi kalau kita buat marketing yang bagus, orang datang tak? Orang beli tak? Orang beli tak? Beli online.
Setuju? Itu caranya. Untuk dapatkan servis saya sila WhatsApp. Servis apa? Tak payah jual. Nak jual apa? Servis apa kat situ? Okay, alright. Okay, so kita boleh dapatkan bantuan-bantuan daripada kerajaan. Tapi kita jangan terlalu jadi orang yang mengharapkan bantuan kerajaan. Nanti kita akan jadi orang bangsa yang lemah. Faham tak? Kita akan jadi orang yang lemah, lembik, lemah gemalai. Duk fikir kalau government tolong, alhamdulillah. Orang tak tolong, kita usahawan, kita berdiri dengan kaki kita sendiri. Kalau kau nak tunggu orang tolong kau, tak payah jadi usahawan lah. Kau boleh bekerja dengan orang. Kau nak tunggu orang tolong. Tapi kalau orang dah bagi, dalam keadaan kita juga boleh berdiri dengan sendiri, tapi orang nak bagi kelebihan, ambil. Ambil. Okay. Tapi let's say anda nak ambil grant-grant kerajaan, make sure you jagalah you punya cash flow, you jaga you punya you buat audit account. Barulah orang, bila orang nak bagi kepada anda grant whatsoever, bila dia minta dokumen, ready dokumen, baru senang. Ini tak, kau nak minta, lepas tu kau tak ready dokumen, kau tak prepare, kau tak audit account, lepas tu kau salahkan orang lain. Apalah kata nak tolong, tapi susah gila nak. Memanglah orang, kalau saya nak bagi pada orang pun, saya akan tengok sama ada orang ni bagus tak bagus. Walaupun ia dalam bentuk grant. Grant ni maksudnya kita tak payah bayar balik. Once dapat, tak payah bayar balik. There's no, dia bukan kira hutang, dia kira bagi sahaja. Tapi kalau orang nak bagi sahaja pun, kalau kau sendiri tak boleh nak manage your small business tu. In fact, majority orang bukan buat SME. Saya tak kategorikan dia sebagai SME. SME ni small medium enterprise. Ada orang dia baru IHS, industri halus sangat. Yang halus ni pun kau tak boleh nak manage, apatah lagi kau nak ambil grant yang konon-konon nak besarkan bisnes kau. Manage tu, kalau kita kata, oh saya manage dengan baik, dengan bagus, staff saya bagus, tetapi ia tidak ditulis dalam bentuk audited account dan sebagainya, how can you prove to other people? Okay? Tu benda-benda tu semua. Very important untuk kita jaga account kita, audit account. Saya nak tanya kepada anda, siapa kat sini yang tak audit account? Dia tidak buat audit account. Ada orang dia tak audit account kan? Dia tidak audit account dia. Apa natijah kalau kita tak audit account? Maka kita tidak bayar cukai dengan baik. Bila kita tak bayar cukai dengan baik, most probably, confirm, kita punya zakat perniagaan pun, kalau lebih, alhamdulillah. Kalau tak cukup, macam mana? Waalaikumsalam, Tuan Anwar. Alhamdulillah. Saya berniaga dah 28 tahun, saya tak buat. Tengok apabila bisnes kita tak grow, salah satu, okay, kita ni bincang nombor 4 dah, bisnes tak grow. Sebab kita tidak manage account kita dengan baik. Apa maksud? Dia simple je. Kalau saya tanya account ada ke tak, audit ke tak, kalau jawapan dia tidak, saya yakin, percaya 100%, orang ni kalau tak ada duit, kalau tak ada duit, satu hal. Nombor 2 ni, dia mesti curi duit akaun syarikat dia sendiri. Confirm. Mesti dia curi duit akaun dia sendiri. Maksudnya, akaun bisnes, akaun aku, akaun bisnes. Jadi, suka hati dia je. Rasa macam, okay guys, jom kita pergi melancong cuti sekolah ni. Dia akan ambil duit syarikat dia. Okay guys, saya nak... dia buat harta syarikat macam harta dia sendiri. Betul ke tak betul? Dan bila kita buat macam tu, maka saya guarantee 100% dia mesti tak bayar cukai dan dia mesti tak bayar zakat perniagaan. Dia mesti. Kalau dia bayar sekalipun, dia tak tahu, dia tak sure 2.5% tu betul ke tak betul aku kira. Lepas tu dia pun kata, kenapalah bisnes aku tak grow? Iyalah. Yang menyebabkan bisnes tak grow bukan orang lain. Yang menyebabkan bisnes kau tak grow bukannya staff kau. Bukan sebab your product, bukan service. Kadang-kadang, 99% datang daripada founder tu sendiri. Dia tidak ada disiplin dalam menguruskan keuangan syarikat. Dia tidak ada disiplin. Dia tak ada disiplin. Dia rasa nak beli. Dia nampak orang lain pakai Velfire,
Alphard, dia pun beli Alphard. Settle, beli. Tak apa masalah. Syarikat boleh bayar apa? Dia nampak orang lain rumah besar, dia pun nak rumah besar. Orang perempuan, dia nampak orang lain pakai gelang sama macam ni. Umpama tadi mak saya sebut ada orang perempuan ni, kalau dia tak pakai gelang besar-besar, pegang tangan dia macam tak pakai baju. Dia seolah-olah tak pakai baju keluar. Nak cerita, jadi orang lain pakai gelang, aku pun nak pakai gelang. Dia beli dengan duit bisnes dia, settle, habis. Patutnya duit bisnes tu perlu dijaga, diasingkan. Ni gaji, ni duit bisnes. Ini duit cash reserve. Ini untuk bayar gaji. Boleh faham? So, perkara-perkara ni is very important. As a businessman, kita kena belajar. Berapa ringgit gaji kita kena ambil? Siapa kat sini ambil gaji? Siapa kat sini? Thank you so much, Tuan Anwar. Alhamdulillah. Siapa kat sini, dia berniaga, tapi dia tak ambil gaji. Dia berniaga, tapi dia tak ambil gaji. Dia ambil duit syarikat. Dia rasa dia ambil, dia ambil. Kena batang hidung. Yalah, memang kena batang hidung pun. Sebab kita ni perompak. Letak atas ni, atas kepala ni perompak. Okay, so kena ambil gaji. Make sure ambil gaji. So kenapa bisnes tak grow? Sebab engkau tak ambil gaji. Saya ambil contoh, macam mana nak ambil gaji? Bantu saya usahawan kecil. InsyaAllah, by the way, for those yang live dengan saya, pukul 10 ni kita akan buka registration untuk Grow Business Lagi Laju, Amazing Founder Grow Business Lagi Laju, edisi Sabah. Kita akan pergi ke KK dan juga Tawau. Tawau 20 hari bulan, KK 21 hari bulan September, insyaAllah. Right, pukul 10, stay tune. Okay, stay tune, pukul 10 kita akan buka pendaftaran untuk Sabah, edisi Sabah, Amazing Founder Grow Business Lagi Laju, edisi Sabah. Okay, pukul 10. Kota Kinabalu, insyaAllah. So make sure register ya. Untuk kejap lagi pukul 10 nanti tim saya akan live dan anda boleh start register pukul 10 nanti. Okay, so macam mana kita nak ambil gaji syarikat? Ini very simple ni sebenarnya. Okay, first of all, ni pengalaman saya. Macam mana saya dulu apabila saya resign daripada Proton. Saya dulu engineer dekat Proton. Ni cerita belah-belah tahun lepas belah 11 tahun lepas. Saya keluar daripada Proton, and then saya start bekerja. Saya start berniaga. Bukan saya start berniaga, saya dah memang berniaga masa tu. Cuma lepas tu saya keluar daripada Proton untuk teruskan perniagaan untuk lebih agresif pada ketika itu. Yuran berapa? Yuran RM29 if I'm not mistaken. Saya ambil gaji saya ni, niaga dengan anak saya, bayar gaji saya, bisnes kecil-kecil je. Warung di kampung, tak ada masalah. Warung kampung, bisnes kecil, bisnes besar, semua kena ambil gaji. Jangan ambil suka hati. Tetapkan satu gaji yang bagus kepada kita. Boleh faham? Okay? Jadi bila saya keluar daripada Proton, kemudian saya berniaga. Saya tetapkan satu gaji untuk saya. Pada ketika saya kata, saya nak at least 3,000 sebulan. Masa tu at least 3,000 sebulan. Jadi kenapa 3,000? Saya kira lah, saya kena bayar kereta, kena bayar itu, ini. Jadi saya perlu 3,000. So saya ambil tak 3,000, saya ambil 3,000 je. Walaupun dalam akaun company, katakanlah saya dapat 10,000 sebulan saya dapat, saya ambil 3,000 je gaji saya. Right, saya ambil 3,000 je gaji saya. Yang 7,000 lagi tu saya biar dalam akaun syarikat. Oh, nak suruh senyum, boleh je senyum. Tapi ni cerita serius. Cerita pasal gaji adalah cerita serius. Boleh faham? Nak senyum boleh, cerita pasal lain. Right? Jadi 7,000 lagi biar dalam akaun syarikat, 3,000 je kita ambil. Jadi kita hidup seperti mana orang makan gaji juga, tapi kita makan gaji dengan syarikat kita. Faham? Ramai orang dia hidup seperti mana dia businessman. Peringkat awal. Masuk awal-awal tu, masa start up tu, dia dah hidup seperti dia kan founder. So dia rasa dia founder, jadi dia kena act like a founder lah. Faham? Itu yang jadi akhirnya dia tak ketahuan. So ambil gaji.
Berapa lama saya ambil gaji ni tuan-puan? Sampai sekarang saya masih bekerja dengan syarikat saya sendiri. Faham? Sampai sekarang saya masih lagi bekerja dengan syarikat saya. Saya diberi gaji. Saya ambil gaji. Boleh faham? Daripada awal saya berniaga, saya ambil gaji. So 3,000. Cukup tak 3,000? Okey lah. Maksudnya saya boleh bayar. Saya boleh, masa tu saya ada MyV. Saya ambil duit syarikat saya. Maksud saya ambil gaji, saya bayar saya punya cukai, personal tax saya bayar. Saya bayar untuk saya punya zakat, saya bayar. And then remaining tu, and then saya bayar KWSP saya sendiri, saya bayar sok-sok saya sendiri. Faham tak? Walaupun kita berniaga, kita bekerja dengan syarikat kita, semua kita bayar. KWSP kita bayar, sok-sok kita bayar. Faham? Kalau kita syarikat kita ada insurans bawah company, kita bayar untuk kita. So semua tu seolah-olah kita ni sedang bekerja dengan syarikat kita. Faham? So kita dapat tu bersih, selepas tolak cukai everything, itulah duit yang kita dapat. Itulah kita belanja bulan-bulan. Okay? Itu kaedah kalau bisnes anda nak grow. Ambil gaji. Ambil gaji. Jangan tak ambil gaji. Boleh dapat? Okay, jadi cerita kita sekarang ni, macam mana nak ambil gaji dalam syarikat? Ambil gaji yang first, very simple macam ni. Berapa yang anda perlukan monthly? Bukan untuk kaya, tapi untuk hidup. Itu first kali. Startup punya mindset lah. Ni startup lah. Kalau dah grow lain sikit. Startup punya mindset. Dalam fasa anda nak growing, tanya diri sendiri. Tanya hati. Okay, berapa aku perlu untuk hidup, bukan untuk kaya. Faham? Untuk hidup dulu. Untuk hidup. Untuk isteri, kalau ada anak, untuk anak, ada mak dan sebagainya. Tapi kalaulah kita kata okey, kalau aku ambil 3,000, kalau ambil 3,500, nanti tak cukup untuk isteri, tak cukup untuk bagi kepada mak. Tak apa, mak tu jadikan sebagai director company. Jadi mak pun dapat gaji daripada syarikat. Okey tak? Mak ayah dapat gaji daripada syarikat kita. Bukan kita bayar sebagai anak. Mak ayah dapat duit daripada syarikat. Pun boleh. Ada yang buat macam tu. Jadi dia masukkan mak sebagai director, sebagai shareholder dalam syarikat. Berkat tak bisnes kita kalau mak jadi shareholder syarikat? Ui, berkat Mak doa lagi. Mak doa, ya Allah, biarlah perniagaan anak aku naik, ya Allah. Sebab apa? Dia dapat gaji, dia dapat dividen juga. Dia dapat dividen juga. Sebab apa? Dia shareholder dalam syarikat. Betul tak? Segala kelebihan syarikat dia dapat. Kereta, nak kita rasa, mak, ayah nak beli kereta okey, kita beli kereta syarikat untuk dia. Kita beli kereta syarikat untuk dia orang. Ini tak, kau ingat kau seorang nak pakai kereta elok. Mak ayah tak nak pakai kereta elok. Jadi, belilah kereta mak ayah guna akaun syarikat. Jadi syarikat bayarkan kereta. Masya Allah. Berkat tak hidup? Berkat. Jadi contoh, company saya ambil contoh siapa kat sini mak ayah dia dah sedikit berumur. Ni strategi Mak ayah anda dah sedikit berumur. Ada banyak penyakit. Okey, banyak penyakit. Jadi kalau anda nak ambil insurans untuk mak ayah, tak boleh. Nak ambil insurans untuk mak ayah dah tak boleh sebab dia ada banyak penyakit kan. Jadi anda boleh ambil insurans di bawah syarikat. Faham? Ini insurans tu di bawah syarikat. Contoh, anda ambil lah mana-mana takaful. Plan takaful, syarikat punya plan, dia ada grup lah, grup. Katakanlah grup punya ni ada AIA, adalah, anda carilah. Okay? Alright? Jadi anda ambil benda tu, plan tu. The best part is kalau ambil plan secara grup ni, kalau ada penyakit sekalipun, kadang-kadang mereka tak terlalu rigid seperti mana anda ambil plan protection untuk personal. Jadi orang-orang yang ada penyakit ni anda boleh pergi go through dengan orang yang ada bisnes dalam takaful lah. Dia orang boleh advise untuk anda. Alright? Macam company saya, alhamdulillah kami ambil untuk semua staff. So semua staff dilindungi oleh takaful, bukan saja sok-sok sebagainya. Ini dilindungi oleh takaful. Maksudnya kalau staff ada sakit whatsoever, masuk hospital, mereka akan di cover masuk hospital private. Okay?
So kalau macam saya ambil contoh, kawan saya ada seorang ni, ayah dia ke mak dia memang kencing manis, memang dah berumur, dia masukkan di dalam grup punya insurans. Jadi kalau mak ayah dia masuk hospital tak ada masalah, insurans tolong coverkan. Boleh faham? Siapa baru tahu benda ni? Siapa baru tahu yang wujud benda ni macam ni? Siapa tahu? Siapa baru tahu? Cuba komen sikit kat bawah. Siapa yang baru tahu lah. Yang dah tahu tak apalah. Semua staff pun dilindungi dengan plan perlindungan. Alhamdulillah. Okay, bagus, good, nice. Okay. Jadi kalau kita ada mak ayah, ada parents, contoh anda ada isteri anda tak bekerja, jadikan dia dalam syarikat kita, one of our board director ke apa ke, ataupun jadikan dia sebagai staff, letak dia jadi PA kita contoh. Dia dapat gaji, dia tak payah pergi office, dia dapat gaji sahaja. Okey tak? Menarik kan? Jadi benda-benda macam tu akan memastikan bisnes kita grow pergi next level. Okey? Boleh faham? Siapa rasa information ni bagus, berguna tu, boleh tak share dengan sahabat-sahabat anda video live pagi ni? Okay? Share dengan sahabat-sahabat anda biar dia masuk. Kalau if you guys have any question, boleh tulis kat bawah untuk saya. Mungkin kalau kita boleh bantu sikit sebanyak kan pagi ni. For those yang keluar masuk, dia masuk kejap 2-3 saat, lepas tu dia skip, kita doakanlah dia supaya murah rezeki, insyaAllah. Ada je orang yang jenis tak commit lah tengok live ni. Alam-alam belajar, aku just nak berhibur je dekat social media ni. Dia pun scroll. Kita doakanlah dia murah rezeki, insyaAllah. Okay? Alright? Topik kita pagi ni adalah ambil gaji dalam syarikat. Jangan curi duit syarikat. Tapi tuan, saya nak gaji lebih besar. Saya tak naklah gaji saya 3,000, 5,000. Ada cara tak? Ada cara, tak ada masalah. Boleh ambil gaji. Saya pernah ada seorang sahabat saya ni, dia company SME. Tapi dia punya sales quite good. Saya tanya dia, berapa gaji yang awak ambil? 50,000 sebulan. 50,000 sebulan dia ambil gaji dalam syarikat dia. Dia punya business quite good. Jadi dia ambil 50,000 sebulan. Okey tak? Okey. Asal you bayar cukai, you bayar zakat, tak ada masalah. You ambil je 50,000 sebulan. Asal jangan curi duit company. You ambil gaji, you kena bayar cukai everything. So bila saya tanya dia, oi, banyaknya awak ambil sampai 50,000 sebulan. Kenapa ambil sampai 50,000 sebulan? Sebab dia kata, dia ni ada planning untuk invest. Sebab dia sendiri adalah investor. Jadi dia berniaga active income. Dia ambil gaji, dia cari rumah, dia invest untuk passive income. That's why dia ambil 50,000 sebulan. So that kalau pergi dekat bank okay untuk bagi dia pinjaman untuk dia beli lebih banyak property. Ada orang buat saya macam tu. So soalan dia, berapa limit gaji yang kita boleh ambil? Tak ada masalah, tak ada isu, as long as you ambil gaji. Okay? Boleh? Okay, now. Tapi saya nak lebih. Takkanlah saya nak ambil 3,000 sebulan. Saya kan founder. Takkanlah saya nak ambil 5,000, 10,000 sebulan. Saya kan founder. Saya nak lebih. Okay. Ada jalan. Satu, ambil lebih banyak setiap bulan. Tapi definitely cukai lebih banyak. Nombor 2, anda tunggu dividen. Anda tunggu apa? Dividen. Setiap akhir tahun. Saya ambil contoh. Katakanlah anda nak gaji anda 50,000 lah, senang cerita. Anda nak 50,000 sebulan. Tapi untuk buat masa sekarang 50,000 sebulan, kalau darab dengan 12 equals to 600,000 setahun. Okay? Sangat je lah, kereta lalu boleh dengar. Itulah, saya ada tepi jalan ni. Katakanlah anda nak gaji 50,000 sebulan. Gaji bukan sales, bukan sales. Gaji. Okay, seronok tak kalau gaji 50,000 sebulan? Hari ni wife saya kata saya pakai macam ni nampak smart, nampak muda sikit. Smart konon. Nampak muda sikit lah. Biasa duk pakai baju apa? Baju kemeja kan. Hari ni pakai baju t-shirt, relax-relax, santai-santai. Kejap lagi saya ada coaching petang dan sebagainya. 50,000 sebulan, seronok tak? Seronok. Tapi ketahuilah, jika kita ambil 50,000 sebulan, maka kita punya tax akan jadi tinggi. Tax syarikat akan jadi tinggi. Jadi, apakah yang strategi yang anda boleh buat adalah anda ambil dulu sikit. Katakanlah anda ambil gaji berapa? 10,000 sebulan. Okey.
So tinggal lagi baki 40,000 kan? 40,000 sebulan lagi. Sebab anda nak 50. Tapi anda tak nak cukai tinggi, anda ambil 10 dulu. 10,000 anda ambil untuk anda bayar anything lah for your life kan. Remaining 40,000 lagi tu anda tunggu di hujung ketika akaun sudah pun diaudit. Okay? Ketika akaun sudah diaudit. Maksudnya contoh 40,000 ni kira macam anda bagi tahu macam umpama company hutang lah. Company hutang tak bayar lagi 40,000 ni. Jadi 40,000 darab 12 jadi berapa? 40,000 darab 12 8 280,000. Sekejap. 12 darab 4. 4 kali 2 8. 1 kali 4 4. 480,000. Ada 480,000 lagi company berhutang dengan kita. 480,000 lagi ni ambil dividen. Okay, ni best part ni best part. Mungkin ada yang tak tahu strategi ni. Saya tahu mungkin ada yang tak tahu, tapi ini ada orang yang tak tahu. Kalau anda ambil 480,000 nanti based on dia panggil apa, dividen, 480,000 ini tidak dicukai. Faham? Dia tidak dicukai, 100% masuk poket. 100% tidak dicukai oleh LHDN. Faham tak? Biasa kalau kita ambil duit, kita kena cukai tak? Kena cukai kan? Kita ambil gaji, kena cukai tak? Kena cukai. Any duit yang masuk dalam akaun kita, kena cukai. Hatta kita ambil gaji, lepas tu kita ambil commission, kita ambil allowance, semua kena cukai. Tapi kalau ambil dividen, tidak dicukai. Kenapa tidak dicukai? Sebab ia sudah pun dicukai di atas syarikat. Dia dah dicukai oleh syarikat tu, dah bayar cukai kan? Jadi duit tu dah bersih daripada sebarang cukai yang perlu dikenakan. That's why daripada duit tu lah baru kita ambil masuk dalam poket kita, dan duit itu tidak dicukai. That's the best part. Okay? Duit tidak dicukai. Sebab tu untuk tujuan itu maka anda perlu buat company senang berhad, lagi senang hidup. Okay? Oh, Pak Uda, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Apa khabar Pak Uda, sihat Lama tak nak jumpa. Pak Uda, kita nak buka college dah ni. Nak buka college Fanivo dah sikit. Almost there. Nanti kena bincang dengan Pak Uda ni. Untuk kita sebarkan kebaikan college Fanivo nanti. College ini adalah college pertama dekat Malaysia yang fokus kepada digital marketing, digital business, content creator, insya-Allah. Okay? Alright? Tu kaedah dia. Siapa dapat aha moment? Oh, baru tahu yang kita boleh dapat duit syarikat ni tanpa dicukai. Ingat, semua kena cukai. Kolej kat mana? Kolej dekat Kota Damansara, insya-Allah. Sikit lagi. Kita tengah buat dapat kelulusan sikit lagi lah. Sikit lagi kelulusan. Susahnya sebab kita kelulusan bawah government kan, dia jadi macam banyak cerita lah. Lepas tu pula dia first college yang buat course ni. Dan college tu pula college TVET. Jadi dia banyak perkara yang perlu dibuat. Okay? Anyway, pukul 10 nanti, stay tune guys. Kejap lagi pukul 10 kita akan launch tiket Borneo. Amazing Founder Grow Business Lagi Laju, edisi Borneo, Sabah. Kita akan pergi ke KK, Kota Kinabalu, dan juga Tawau, Sabah. Tawau, if I'm not mistaken, 21. Tawau 20 hari bulan, KK 21 hari bulan, if I'm not mistaken lah. Nanti buat kat Kelantan ada, di Kelantan ada. Alright, di Kelantan ada, insyaAllah. Di Kelantan saya tak ingat berapa hari bulan, tapi ada dekat saya punya Facebook ada. Kita akan buat tour satu Malaysia. Kita akan pergi ke utara, kita akan pergi Sungai Petani, kita akan pergi selatan, kita akan pergi Johor dekat selatan, kita akan pergi pantai timur, Kelantan, Terengganu dengan Kuantan, dan kita akan pergi ke Sabah, 2 tempat, Tawau dan juga KK, 7 tempat. And then kita akan berakhir dekat Kuala Lumpur. 8 tempat semua all together. Kita akan pergi ke semua tempat tersebut. Penang tak pergi. Penang kita pergi ke Sungai Petani. Orang Penang semua turun ke Sungai Petani lah. Penang, Sungai Petani dekat je kan. Kalau saya buat Sungai Petani, Penang ada Penang. Kalau macam tu saya buat dekat sebelah rumah lah. Saya buat dekat sebelah rumah tuan. Nanti datang ya. Gurau.
boleh tahu ke college course peringkat apa, CJ, degree, etc. College kita college TVET, InsyaAllah college kita college TVET. Umur 16 tahun dah boleh masuk college. Tak payah tunggu lepas SPM. Umur lepas PT 3 dah boleh masuk college Fanivo, sebab dia adalah college TVET. Dan umur 16 tu Form 4 lah. Form 4 dah boleh masuk, start belajar college. Boleh belajar kalau ambil 3 tahun sijil, dia ada sijil tahap 1, tahap 2, tahap 3 semua ni, anda boleh dapat setara diploma. Tapi kalau nak belajar setahun pun okey, cukup. Nak belajar setahun tu maksudnya umur 16 belajar, umur 17 dah boleh grad. Umur 17 dah boleh start kerja dengan gaji yang setimpal. Boleh dapat gaji dalam 2,000 ke 3,000 sebulan. Sebab apa? Sebab kita graduan yang keluar daripada universiti yang daripada college yang kita target ni adalah graduan dalam bidang-bidang kritikal yang usahawan di Malaysia perlukan, iaitu digital marketing, content creator, apps developer. Itu critical part tu. Critical, job critical. Jadi siapa yang grad dan dia technical skill dia power, contoh edit power, viral video tu, dia akan jadi lebih mahal lah harga dia. Orang boleh bid gaji lebih tinggi. Orang luar negara bukan Malaysia, boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh shortcut, betul Pak Uda kita. College TVET. Nak mohon jadi tenaga pengajar? Boleh. Kita sangat mencari tenaga pengajar sekarang ni. Siapa nak memohon, kalau anda ada background in digital marketing, right, anda ada background buat content, you can like apply to our college. Boleh. Boleh lawan IT dengan grafik. Oh, itu IT dengan grafik is so yesterday lah. Minta maaf lah. IT dengan grafik tu okay, tapi sekarang ni IT grafik ada banyak dekat luar. Orang cari digital marketing, orang cari content creator. Okay? Orang cari dua tu. InsyaAllah siapa yang masuk ke college kita ni pun seawal 16 tahun, lebih pada tu pun boleh. Akan boleh apply untuk dia macam PTPTN lah, tapi dia bukan PTPTN, dia under Kementerian Sumber Manusia. Dipanggil, saya tak ingat lah nama apa, ya, bantuan keuangan jugalah. Yuran college setahun saya tak boleh reveal lagi lah, sebab saya tak sure lagi butiran dia, kami tengah lagi discuss. Tapi dia takkan mahal macam masuk college biasa lah. College biasa tengoklah 50,000, 60,000 kan. Ni setahun PTPK. Oi, Coach Kimi ada. Thank you so much Coach Kimi. Coach Kimi backup saya hari ni. Terima kasih. Saya lupa PTPK. Yuran college setahun if I'm not mistaken below than 15,000 lah. Bawah 15,000. Anda bayangkan, bawah 15,000, umur 16 tahun dah start belajar, 16,000 dapat juga bantuan daripada PTPK, grad umur 17, gaji yang bermaruah umur 17. Okey tak? Gaji bermaruah, itu kerajaan perpaduan guna tu, gaji bermaruah dipanggil. Maksudnya 2,000 boleh dapat lah. Umur 17 tahun gaji 2,000, 2,500, okey lah kan? Full time ke belajar? Oh, itu nanti saya akan go through lah dengan kita punya team. Sekarang market critical nak lebih pada sales marketing, digital marketing, sebab banyak IKS Miko perlukan pekerja bahagian tu. Betul, tepat sekali Pak Uda. Tepat sekali. Sebab tu Pak Uda, kalau kita boleh kerjasama, Pak Uda boleh tour satu Malaysia. Budak-budak PT3 tu semua masuk. Kita nak budak-budak yang pandai je. Kita tak nak, ini left over, ni ambil budak-budak ni lah, yang ni, budak ni pergi degree. Tak. Kita nak budak yang straight A's masuk tempat kita. Kalau boleh lah. Budak-budak yang pandai-pandai masuk tempat kita. Barulah college jadi pandai, barulah produk dia jadi bagus-bagus. Kan? Ataupun budak tu jenis yang dia memang tak minat belajar, tapi dia minat video, dia minat benda-benda yang relate dengan kemahiran, dengan kreatif, digital marketing, boleh juga. Bukan boleh, itu sangat diperlukan. Gitu cerita dia. Ada maksimum umur. Dia jadi promote college pula ni. 2 bulan kat Perlis sampai Sabah. Okey dah tu Pak Uda. Tour. Tapi so Pak Uda boleh check sebelum ni tour Pak Uda fokus untuk college apa? Lepas SPM sekarang ni pergi road tour, jumpa dengan budak form 5, jumpa juga budak PT3. Dua. Ramai minat macam tu. Ya. Sebab tu 400,000 lepas SPM, 200,000 je sambung belajar. 200,000 lagi tak nak sambung belajar.
200,000 yang tak nak sambung belajar ni terbahagi 3. Untuk makluman anda, terbahagi kepada 3. Okey? Yang tak nak sambung belajar, nombor 1 dia nak berniaga. Okey, insya-Allah yang tak sambung belajar yang nak berniaga boleh masuk College Fani Evo. Nombor 2 ataupun Fani Evo Business Academy boleh masuk. Yang tak nak belajar tapi nak buat bisnes boleh masuk kat sini. Nombor 2 dia nak jadi content creator. Dia nak jadi content creator, cita-cita content creator. Pun boleh masuk college. Nombor 3 dia nak buat bisnes e-hailing dan sebagainya. Itu boleh buat dengan Grab, dengan Foodpanda lah. Gitu cerita dia. Okay, alright. Okay, any question regarding business guys? Itu cerita college lah. Ada soalan tentang business? Boleh tulis kat bawah. Saya akan insyaAllah boleh bantu anda mungkin 1 soalan, 2 soalan. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Pukul 10 ya guys. Pukul 10 insyaAllah kita akan buat launch untuk Amazing Founder Grow Business Lagi Laju edisi Sabah. Kita akan pergi Tawau dan juga KK. InsyaAllah Tawau 20 hari bulan, KK 21 hari bulan September. Okay? Alright, any question regarding business, anda boleh komen kat bawah. Kalau tak ada, insyaAllah kita akan jumpa next time. Sekali lagi, kita akan jumpa lagi di lain masa, lain ketika insyaAllah. Oh, Tuan Adham. Adham Hilmi pun ada join kita punya live ni. Cikgu, bisnes tempat apa patut dibuat? Saya ada kedai. Apa tips tarik orang ke kedai? Tarik orang pergi kedai, nama dia marketing kan. First kali, meniaga apa? Kedai apa tu? Kedai makan ke? Kedai mini market ke? Kedai apa Cik Ma? Kedai apa? Saya nak jawab tu payah tu kalau saya tak tahu kedai apa. Kalau kedai makan, semalam saya dah jawab. Kedai makan make sure cari makanan kita yang paling killer. Bagi nama makanan tu yang paling killer, buat banner besar-besar. Orang daripada jauh lagi nampak kita punya makanan. Okay? So, barulah, itu marketing, barulah tarik orang masuk ke kedai kita. Kalau bisnes makanan, selain daripada semalam saya ada sentuh tentang servis kena baik, kena bagus, pelayan kena cepat, kan? Makanan kena cepat, kena sedap. Environment kena sedap. Kalau boleh invest on aircon, invest kepada aircon, kan? Tempat kena bersih. Itu semua servis. Tapi untuk marketing, ada orang call saya. Okay, alright. Lag. So tadi ada orang call saya, itu yang jadi masalah tu. Okay, last baru banyak soalan nak tanya kan. Tapi tak apa, saya jawab soalan tu dulu. And then maybe soalan-soalan lain saya akan postpone untuk hari ke seterusnya. Boleh ke? Sebab saya dah 9.30 ni. Kejap lagi tim saya nak live sekejap lagi. Okay, so kalau anda ada kedai, so make sure anda buat marketing untuk kalau kedai makan kena buat besar-besar. Banner tu make sure kena besar. Itu strategi. Banyak lagi strategi yang lain. Kalau kedai pula, kedai apa? Kedai, sekejap saya tengok tadi. Kedai bundle ke kedai apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kedai bundle. Okay, kalau kedai bundle, ada buat online tak? Buat online marketing tak? Huda ada buat online marketing tak Huda? Okay, saya kena berhenti dah setakat ni. Sebab ada... Okay. Orang nak hantar barang. Sebab dia nak hantar pintu rumah. Tengah settlekan pintu. Okay, tapi anyway, thank you so much guys. Saya ada banyak lagi nak share tapi saya terpaksa I need to go now. Sebab ni kan live, orang tunggu kat bawah dah. InsyaAllah nanti saya akan cuba buat live lagi. Kita akan, kalau ada soalan, cepat-cepat tanya soalan. Jangan tunggu saya punya habis live baru nak tanya soalan. Jam nanti. Okay? Alright, so thank you so much guys. Kita jumpa lagi next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.